وإلى جميع العلماء المفسرين والمحدثين والمحققين ومن أولياء الله الصالحين، وخصوصا إلى شيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سيد الناس شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله baca selawat Busyra. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sedang jemaah yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian.
Kita sambung pengajian kitab kita Ibrazus Sirril Maknun ala Turjumati Nurul Uyun, yang membicarakan tentang pribadi dan juga sirah, akhlak, dalailun nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena dengan istiqbal Rabiul Awal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Ibn Ahmad Sayyidun Nas, mauliduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ulida sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain fi syahr Rabi'il Awal min 'amil fil, qila sanihi wa qila salisihi wa qila sani 'ashara wa qila ghairi dhalik, wa kanat qad hamalat bihi ummuhu fi ayyam at-tashriq 'inda al-jamrah al-wusta, wa qila ghairi dhalik, wa laylatu miladihi alayhi as-salatu was-salam daraba iwan Kisra hatta sumi'a sawtuhu wa saqata minhu 14 shurfatan, wa khamidat naru faris wa lam takhmud qabla dhalika bi 1000 'am, wa ghadat buhayrata sawata. Dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yaumul Isnin, pada hari Isnin. Yaumul Isnin, hari Isnin. Bahkan pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kenapakah baginda ni suka berpuasa pada hari Isnin. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya pada hari tersebut aku telah dilahirkan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini, dan sebagai tanda kesyukuran aku di atas kelahiran di dunia ini, maka aku berpuasa pada hari tersebut. Dan inilah sebahagian daripada dalil-dalil tentang keharusan untuk kita menyambut Maulidun Nabi, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bergembira, apa makna kita menyambut Maulid Nabi ini? Makna kita bergembira dengan zuhurnya Nabi kita, dengan zahirnya Nabi kita, bergembira di atas kebangkitan Nabi kita, diutuskan Nabi kita. Sebab tu kita sambut Maulid. Bukan kita buat Maulid ni sama seperti orang Kristian memuliakan Nabi Isa alaihissalam, menyambut perayaan Christmas, nah 25 Disember. Jadi ada setengah orang dia cuba nak samakan dengan perayaan Maulid ini seperti mana perayaan orang Kristian sambut kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jauh sama sekali, ya. Beza jauh tu di antara kita dengan orang-orang Kristian menyambut kelahiran Rasulullah dan mereka menyambut kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebab kita menyambut Maulidin Nabi sebagai tanda kegembiraan kita kepada Allah Ta'ala, nikmat yang paling besar. Maka dalam Quran apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmati falidzalika falyafrah. Katakanlah ya Muhammad, bi fadlillah, dengan kelebihan anugerah nikmat, wa bi rahmati, dan juga rahmatku, falidzalika falyafrah, maka demikian itu hendaklah kamu bergembira. Jadi bergembira di atas sesuatu rahmat, sesuatu kelebihan, sebagai tanda kesyukuran, sebagai tanda penghargaan kita kepada Allah Ta'ala, itu adalah perintah Allah. Allah suruh kita bergembira dengan segala nikmat, segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada sahibur rahmah
ataupun rahmat hak paling besar sekali atas muka bumi ni. Tak kira lah kita kata rahmat ataupun nikmat Islam, nikmat iman, nikmat syurga, nikmat mentauhidkan Allah, nikmat dapat mengesahkan Allah. Hak lebih besar daripada segala nikmat-nikmat tadi, iaitulah nikmat dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa kalau Nabi kita tidak dibangkitkan ke dunia ni, nescaya kita pun tidak akan menikmati nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat bermakrifah kepada Allah. Maka sebesar-besar nikmat dan sebesar-besar rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bukan setakat umat Islam, bukan setakat sekalian manusia, bahkan seluruh alam, iaitulah nikmat rahmat diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak menyukai dengan majlis-majlis maulid, ataupun orang yang tak suka buat sambutan Maulidur Rasul ni, seolah-olah kita boleh kata dia ni tidak bergembira, dia ni membenci apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan sebagai rahmatan lil alamin. Seolah-olahnya begitu. Nah, sebab tidak ada lagi orang yang menyambut Maulidur Rasul yang mengagung-agungkan Nabi, yang kagum kepada Nabi sehingga meletakkan darjat ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi. Tak pernah berlaku di tempat kita pun tak ada. Dan kita pun tahu yang Allah itu adalah Tuhan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Dan Nabi kita tu dipanggil sebagai apa? Penzahiran yang paling sempurna di kalangan makhluk-makhluk dia. Penzahiran. Apa makna penzahiran ni? Tuhan menjadikan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baik dari segi perbuatan dia, percakapan dia, gerak dan diam dia, bangun dan tidur dia, bangun dan duduk dia, kita kata tak ada lah manusia yang paling sempurna yang kita panggil afdalul makhluk alal itlaq. Dan segala sifat-sifat yang Allah Ta'ala miliki, Allah Ta'ala nak terjemuhkan sifat dia tu, Allah Ta'ala tajallikan, Allah Ta'ala pindahkan, kita kata Allah Ta'ala zahirkan ke atas batin tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ni manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling afdal, dan beliaulah, bagindalah orang yang nak menunjukkan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, bagaimana segala sifat-sifat penyayang Allah, bagaimana sifat-sifat kelembutan Allah, bagaimana sifat-sifat pengampunan Allah, Allah Ta'ala zahirkan pada tubuh ataupun badan tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna Nabi kita. Nah, sehingga dalam suatu hadis Nabi kata apa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini telah dididik oleh Tuhanku sendiri. Fa ahsana ta'dibi. Maka jadi molek, jadi comel, jadi elok sekalian akhlakku, sekalian adabku. Tak ada sedikit pun kekurangan, tak ada sedikit pun keaiban, kecacatan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebelum, atau kita kata keadaan sebelum baginda dilahirkan ke dunia ni. Baginda dikandungkan oleh ibundanya Sayyidatina Aminah binti Wahab binti Wahbin, Siti Aminah binti Wahab, ataupun ketika di saat baginda dilahirkan. Banyak cerita-cerita yang insya-Allah kita akan cuba kongsikan pada malam ini. Dan sehingga baginda bangkit menjadi seorang kanak-kanak,
menjadi seorang remaja dan disempurnakan, ditabalkan, diturunkan wahyu ke dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah baginda intiqal ila rafiqil a'la, diangkat oleh Allah, bertemu dengan Allah. Maka seluruh kehidupan Rasulullah, seluruh apa yang berlaku kepada Nabi itu, semuanya terbaik, semuanya sempurna berlaku. Itu yang perlu kita ingat. Dan kita tak pernah menganggap Rasulullah tu memiliki sifat ketuhanan. Nabi kita ni adalah utusan Allah, makhluk yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala jadikan, dan dialah makhluk yang paling sempurna kejadian dia. Itu jelas kan? Kalau manusia ni sebaik-baik kejadian yang Tuhan cipta, maka Nabi kita ni lah sebaik-baik manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi kita ni dilahirkan pada hari Isnin di bulan Rabiul Awwal, bulan yang kita sedang lalui ataupun sedang kita sambut sekarang ni. Daripada tahun gajah, Amul Fil. Kenapa dipanggil sebagai tahun gajah? Kerana berlaku peristiwa ketika tu tentera Abrahah dipanggil. Tahun di mana telah datang angkatan tentera bergajah milik Raja Abrahah Al-Ashram dari Yaman, yang disebut di dalam Suratul Fil. Suratul Fil, yang ingin menyerang kota Mekah dan menghancurkan Kaabah. Jadi angkatan tentera itu diketuai oleh tentera bergajah dengan menunggang seekor gajah besar bernama Mahmud. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala telah menghantar sekumpulan burung ababil yang datang menyerang hingga menghancurkan angkatan terbabit dengan melemparkan batuan api dari neraka, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hakadha yang Allah Ta'ala cerita. Jadi tentera bergajah ni dia nak pergi robohkan Kaabah. Dan ketika itulah Allah Ta'ala hantar burung ababil membawa batu daripada neraka, lalu dilemparkan, dihempas di atas kepala, di atas gajah-gajah yang datang menyerang Kaabah ketika itu. Dan ketika itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Maka peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita sewaktu baginda ni di dalam kandungan ibunya, seperti mana yang disebutkan oleh beberapa riwayat, sama ada riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab mawalid, kitab maulid, maulid Berzanji, maulid Syaraful Anam, maulid Tibak, banyaklah ni kitab-kitab maulid yang biasa menceritakan tentang kisah-kisah Nabi kita ketika dilahirkan. Jadi sewaktu Sadatina Aminah binti Wahb mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini tidak pernah merasa kesulitan seperti mana yang dialami oleh kebanyakan ibu-ibu yang hamil. Bahkan beliau ni tidak sedar pun sedang mengandungkan seorang bayi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum daripada Aminah binti Wahb ini mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada ayahanda Nabi kita, iaitulah Sayyidina Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah ni seperti mana kita kata, beliau ni seorang pemuda yang paling kacak, paling tampan di antara 12 orang adik-beradik dia. Jadi setelah mana dia berkahwin dengan Aminah, sebab Abdullah ni sangat digilai dan dicintai oleh wanita-wanita, perempuan-perempuan yang berada di kota Mekah ketika itu. Lalu ketika Abdullah berkahwin dengan Aminah, setelah Aminah mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
cahaya yang pernah dimiliki oleh Sayyidina Abdullah di wajah dia. Sebelum daripada beliau berkahwin dengan Aminah, maka ada satu cahaya di wajah dia itu yang menyebabkan keseluruhan ataupun kebanyakan perempuan-perempuan di sekitar kota Mekah ni melihat Abdullah, dia akan jatuh cinta, dia akan jatuh rindu, dia akan berkenan, dia akan rasa sayang dan sebagainya. Setelah mana dia berkahwin dengan Aminah dan setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikandungkan oleh Aminah, maka ketika itu telah hilang cahaya yang dimiliki oleh Abdullah sewaktu dia belum berkahwin dengan Aminah. Sehingga diceritakan wanita-wanita yang melihat Abdullah ketika itu, mereka sudah tidak ada perasaan yang pernah ada dalam diri mereka sebelum daripada Abdullah ni berkahwin. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama, cahaya roh Nabi kita itu yang telah berpindah daripada sulbinya Abdullah ke dalam rahimnya Aminah. Jadi cahaya yang dikandung oleh Abdullah dan cahaya ini yang dikatakan sebagai roh. Lagu mana hakikat dia wallahu alam, cuma yang diceritakan begitu, telah mengalir, telah dipindahkan. Oleh sebab itulah tidak ada lagi cahaya di muka Sayyidina Abdullah setelah mana cahaya tadi dipindahkan ke dalam rahim ibunda kita Siti Aminah. Maka Siti Aminah ni dia mengandungkan Nabi kita, dia tak sedar, tidak ada mual-mual, tidak ada alahan. Macam kita kebanyakan orang perempuan biasanya dia akan ada alahan, dia ada rasa nak mutuh sebagainya, macam-macam lah. Waktu kebanyakan yang berlaku kepada wanita-wanita yang hamil. Lalu bila Aminah ni mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lekatnya ataupun bagaimana beliau ini sedar yang beliau ini sedang mengandung. Ketika itu malaikat Jibril alaihi salam, dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, bagaimana nama Nabi kita tu dipernamakan dengan Muhammad. Muhammad ni makna yang terpuji, yang terpuji. Sama ada kita letak atas wazan fa'il, maknanya yang terpuji, ataupun letak atas wazan maf'ul, maksudnya yang dipuji. Maknanya kedua-duanya, fa'il ni maknanya pelaku. Pelaku, orang yang terpuji. Maf'ul ni maknanya sesuatu yang dilakukan. Makna orang yang dipuji. Fa'il pun dengan makna subjek lah kita kata. Orang paling banyak dan paling tinggi memuji Allah. Itu makna Muhammad ataupun Ahmad. Manakala maf'ul, maf'ul ni maknanya objek. Wazan maf'ul, ia bermaksud orang yang paling banyak dan paling tinggi dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi Muhammad itu orang yang paling banyak memuji Allah, orang yang paling tinggi memuji Allah. Dan Muhammad itu juga maksudnya orang yang paling banyak dipuji dan paling tinggi dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika mana Aminah binti Wahb ini, bunda Nabi kita, mengandungkan Nabi kita, dalam keadaan dia pun tidak sedar yang dia ni sedang mengandung, sebab tidak ada tanda-tanda seperti mana yang berlaku ataupun yang dialami oleh kebanyakan perempuan-perempuan ketika itu. Maka di saat Aminah syarat mengandung, ada seorang datang kepadanya, yaknilah yang dikatakan malaikat yang berupa sebagai manusia. Lalu dia bagi tahu kepada Aminah, apabila bayi ini dilahirkan, berikanlah namanya dengan Muhammad, kerana sesungguhnya namanya di dalam Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu dia akan dipuji oleh seluruh penduduk langit
dan bumi, namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Allah kata dalam Quran. Walladzina ma'ahu, dan Nabi kita ni ma'ahu ruhama'u bainahum. Dia ni sangat berlemah lembut, sangat pengasih, sangat penyayang dengan kita manusia, umat dia. Bahkan Nabi ini berat hati dia kalau sesuatu kesusahan menimpa diri kita. Itu dekatnya, sayangnya Nabi kepada kita. Kalau kita kata kita rusing, kita bimbang, kita susah hati kalau apa yang berlaku kepada saudara kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau anak kita dalam keadaan susah, kita pun rasa berat hati, susah hati. Tapi Rasulullah ni hebatnya cinta beliau, hebatnya cinta baginda ni, bukan setakat ahli keluarga dia, kalau dia bimbang, tapi seluruh manusia. Allah Ta'ala memang cinta Nabi kita tu, hati dia sangat berlemah lembut, sangat penyayang, sangat pengasih kepada setiap umat dia. Allah Ta'ala jadi begitu, tidak ada sedikit ataupun sekelumit kebencian pun yang terselit di dalam dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyatnya Rasulullah. Sebab tu macam apa kata tadi, Nabi ni adalah satu-satunya ciptaan Allah yang paling sempurna bagi menzahirkan, bagi Allah Ta'ala mentajallikan segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Bukan Allah tu, bukan Nabi tu memiliki sifat ketuhanan, tak, jangan salah faham. Tetapi Allah Ta'ala nak terjemahkan kepada kita makna pemurah Allah, makna penyayang Allah, makna cinta Allah kepada diri kita. Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan segala sifat-sifat kebaikan itu di dalam dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila kita mengenal Nabi, kita melihat Rasulullah, kita akan rasa tersentuh hati dan jiwa kita, dan akan lahir jiwa ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan sesekali dipisahkan ataupun dijarakkan dengan Allah Ta'ala. Kerana Nabi itu adalah babullah, pintu kepada Allah, pintu untuk kita mengenal Allah, pintu untuk kita menjadi hamba yang ma'rifah kepada Allah. Seperti mana dalam syair ataupun dalam qasidah kita biasa dengar kan, ya imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi. Wahai imam sekalian rasul-rasul, ya imam ar-rusul, liya sanadi, yang tempat kami bergantung, sanad, yang tempat kami sambungkan rantaian kami. Anta babullahi mu'tamadi, engkaulah pintu untuk kami mengenal Allah dan tempat kami bergantung, mu'tamad. Tempat kami berharap, tempat kami berpegang, bersandar. Fabidunyaya wa akhirati, sama ada di dunia ataupun di akhirat, Rasulullah tempat kita bersandar, tempat kita bergantung. Ya Rasulullah khudh biyadi, wahai pesuruh Allah, khudh biyadi, sambutlah tanganku. Dengan makna doa kita kepada Allah melalui tawassul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ni, itulah kita kata tadi, ciptaan Allah yang paling sempurna bagi Allah Ta'ala menzahirkan segala sifat-sifatnya. Dan Nabi kita dilahirkan pada jadi Sayyidatina Aminah ni
tidak merasai keperitan ketika mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan sewaktu Nabi kita dilahirkan itu, beliau ini tidak lahir melalui, ini setengah daripada pandangan ulama kita, tidak keluar melalui kemaluan ibundanya, tetapi baginda itu lahir melalui, kalau kita panggil sekarang ni caesar, pembedahan, operate, sebagai tanda kemuliaan Allah. Jadi setengah riwayat mengatakan Allah Ta'ala telah menjadikan suatu tempat di atas daripada kemaluan bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di bawah pusat, disitulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bukan melalui kemaluan seperti mana kebanyakan yang dilalui oleh para wanita. Itu yang berlaku kepada bunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa pengarang kita? Dan adalah baginda itu dikandungkan oleh ibunya pada hari tasyrik. Hari tasyrik ini iaitulah hari 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah, ketika berada di Jamratul Wusta. Dan dikatakan selain itu, ada setengah riwayat mengatakan selain daripada itulah, sama juga berkenaan dengan tarikh sebenar bila Nabi lahir ni. Ada pendapat yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada setengah mengatakan 9 Rabiul Awal, ada setengah mengatakan 3 Rabiul Awal. Hak muktamadnya Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, hari Isnin tahun gajah, waktu saja. Jadi kita tidak mahu balah tentang hari keberapa Nabi lahir. Bukan hak tu. Hak kita naknya kepada hak kita boleh hayati daripada kisah yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang kadang-kadang dia nak ambil cara benda-benda hak remeh gitu. Jadi dia menyalahkan bodoh. Orang hak sambut 12 Rabiul Awal ni sebenarnya dia menyambut hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mempermasalahkan perkara tersebut. Jadi kita tak ada masalah. 9 pun boleh, 3 pun boleh, 12 pun boleh. Bukan pada tarikh tu kita nak bahas ataupun nak bicarakan. Yang kita nak bicarakan apa hikmah, apa yang berlaku, apa pengajaran yang kita boleh ambil di atas zahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam kelahirannya, jadi Nabi ini dia lahir bukan pada waktu siang. Tapi dikatakan waktu yang hampir kepada waktu subuh, dekat-dekat dengan waktu subuh. Dekat-dekat dengan waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh. Kita kata waktu bersahur. Waktu bersahur, takhir sahur tu. Itu waktu Nabi kita lahir. Maka ketika tu telah bergegar istana Raja Kisra. Kisra ni orang Kristian, orang-orang Nasrani. Raja Kisra di Parsi, sehinggalah terdengar suaranya, gegaran tersebut tu dengar, dan gugur darinya 14 anjung, 14 sehingga sana, 14 menara. Di istana Kisra sana tu telah hancur, telah musnah, serta terpadamlah api sembahan Parsi, api sembahan Parsi yang tidak pernah terpadam sejak daripada 1000 tahun. Ini benda yang besar juga yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa dah? Tadi berlaku apa dipanggil kesepakatan tentera Abraha untuk menghancurkan Kaabah. Ini. Kemudian ketika Nabi dilahirkan, waktu Nabi dilahirkan tu musnahnya istana-istana Raja Kisra. Dan ketika itu terpadamnya api yang menjadi sembahan mereka di Parsi selama lebih kurang 1000 tahun. Dan yang ketiga, telah kering tasik sawah yang berada ataupun yang terletak di Iraq. Jadi perkara-perkara yang berlaku sebelum daripada Nabi kita ni menjadi Rasul,
benda tu dipanggil irhas. Irhas ni apa dia? Perkara yang ajaib, perkara yang mencari adat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda itu diangkat menjadi nabi. Kemudian kata musannif kita, radha'atuhu sallallahu alaihi wasallam, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'atuhu alaihi salatu wassalamu Halimatu bintu Abi Zu'aib al-Huzaliyah wa 'indaha syaqqa sadruhu wa muli'a hikmatan wa imanan ba'da anis tukhrija hadzu syaitani minhu wa arda'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayda Suwaibatul Aslamiyah jariyatun Abi Lahb wa hadanatuhu sallallahu alaihi wasallam Ummu Aymani barakatul Habashiyatu wa kana warisaha min abihi falamma kabura a'taqaha wa zawwajaha Zaid bin Harisah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Halimah binti Abi Zu'aib al-Huzailiyah. Baginda disusukan oleh ibu baginda selama 2 atau 3 hari, kemudian berpindah kepada Suwaibah. Setelah itu barulah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan menjadi adat kebiasaan golongan pemimpin dan bangsawan Arab di kota untuk menghantarkan anak-anak mereka ke pedalaman atau kampung untuk dididik di sana supaya identiti asli Arab dapat diserap oleh anak-anak kecil, seperti sifat berani, lasat, pemurah dan mampu bertutur bahasa Arab dengan fasih. Jadi lahirlah Nabi kita. Ketika mana usia Nabi kita di kandungannya 2 bulan, wafat ayahanda Nabi kita. Abdullah meninggal dunia. Lalu Nabi kita pun dikandunglah oleh bonda dia dalam keadaan yang tiada suami ketika itu. Suami telah meninggal, maka lahir pada bulan Rabiul Awal, hari Isnin tahun Gajah. Dan seperti mana kita cerita tadi, berlaku peristiwa atau perkara-perkara yang luar biasa, ajaib sewaktu dilahirkan Nabi kita. Maka ketika itu Nabi kita disusukan oleh ibunda dia selama 2 atau 3 hari sahaja, tetapi susu ibunda Nabi ni kering, tak ada susu. Akhir sekali terpaksa diserahkan kepada Suwaibah. Kemudian barulah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi masyarakat Arab ni dia menjadi suatu adat dan tradisi dia, bila anak lelaki dilahirkan dia akan serah kepada perempuan lain untuk menyusu, khususnya orang yang berada di kawasan kampung, kawasan pedalaman. Supaya apa? Supaya anak ini dibesarkan dalam keadaan jiwa yang kental, kita kata. Ada sifat yang berani, sifat yang lasah, sifat yang pemurah dan mampu bertutur bahasa Arab dengan fasih. Itulah yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa oranglah ibu susuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang kita boleh sentuh sebagai mukaddimah ni. Jadi Nabi kita disusukan oleh Halimatus Sa'diyah ataupun Halimah binti Abi Zu'aib al-Huzailiyah, daripada kabilah Sa'diyah ataupun kabilah Hawazin. Kemudian dan di sisinya dibelahkan dada, wa 'indaha syaqqa sadrahu. Maka ketika Nabi disusukan di rumah Halimatus Sa'diyah, inilah berlakunya peristiwa pembedahan dada Nabi kita kali yang pertama. Wallahu ta'ala alam wa ilmu atau insyaallah kita akan sambung kisah ini pada pertemuan yang akan datang. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.